لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة. Pengaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Wa yurwa aidan jifatun qazirah khulwatun hadirah inda ahli al-ghaflah wa jifatun qazirah inda al-uqala. Khulwatun hadiratun indal nufus, jifatun kazirah indal marayal qulub, wa khulwatun hadirah litahzir, jifatun kazirah litanqir litanfir. Fala tahda'annakum bihalawatiha fa inna akibataha murratun. Diriwayatkan juga dunia itu ialah bangkai yang kotor. Dunia bangkai yang kotor. Berbahagialah mereka yang boleh memandang dunia sebagai bangkai yang kotor. Kalau dipandang dunia ni macam mutiara yang hebat, itu dia akan jadi sesat. Ya, dia akan jadi sesat. Faham tak? Dalam kitab-kitab tasawuf bila disebut dunia, tak payah hurailah, kita faham tu. Dunia mana? Dia ada bagi dua tu. Satu, dunia lid dunia, ambil dunia yang ajar di nafsu, belanjakan dunia diikut arahan nafsu, dan akhir dia tenggelam mati dengan nafsu. Ini dunia ni yang jahanam. Dunia ni yang disuruh kita tinggalkan. Dunia ini yang Sayyidina Ali kata, talaqtud dunya bisalasati tuluk. Aku telah talakkan dunia 3 talak terus. Bain kubra habis. Tapi satu ketiga Sayyidina Ali tengok seorang lelaki-lelaki, dia duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Ya, lalu Sayyidina Ali panggil dia mari sini. Uzhaza wa haza. Ambil oleh kamu akan akhirat dan ambil oleh kamu akan dunia. Dunia mana pula suruh ambil? Tadi dia kata apa? Dia talakkan dunia 3 talak. Yang sini pula Sayyidina Ali waktu yang lain pula Sayyidina Ali suruh ambil. Mana dunia tu ada 2 bagi. Dunia yang kita ambil kerana Allah, digunakan jalan Allah dan membawa disampai dekat kepada Allah, maka dunia tu dipuji oleh syarak. Jadi dalam kita tasawuf, bila kata talakkan dunia, maksud dunia itu dunia yang sedemikian. Dunia yang diambil dengan cara yang kotor, dibelanjakan dengan cara yang jijik, dan membawa dia jauh tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Yang paling sesat sekali apa Nabi kata? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dijual agama dia kena nakkan harga dunia yang sangat sedikit. Sebab tu benteng pertahanan dia kena beramal banyak. Badiru bi'amali salihah fasatakun fitanun ka qita'il laylil muslim yusbihu ar-rajul mu'min wa yamshi kafirah yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegera pantaslah kamu mengerjakan amal yang saleh. Segala kewajipan dibuat dengan sungguh dan ikhlas, dan dihiasi dengan amalan-amalan sunat yang banyak supaya dia menjadi cantik. Lebih cantik lagi amalan sunat, amalan yang ada rangkaian sampai sanad dia kepada Rasulullah SAW, yang dikenali dengan amalut tariqah. Tarikat ada 40 lebih, tarikat mu'tabarah. Siapa yang tak masuk jalan tarikat, dia payah sampai ke Tuhan. Bolehlah, tapi payah sikit. Sebab dia tidak ada support. Itu ada bahasan-bahasan sir yang panjang. Bila kita bersama dengan aulia illah, yang mimpin jalan tarekat semua wali-wali besar. Kalau tuan-tuan tengok yang pimpin jalan tarekat ni semua, kebanyakan semua ahli baik Rasulullah SAW. Semua ahli baik. Tarekat Ahmadiyah Isya Sayyidi Ahmad Yunus kiri kanan, ibu bapa dia ahli baik Nabi. Tarekat Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jailani, ibu dia ahli baik, bapa dia ahli baik. Tarekat Naqsyabandi Syekh Muhammad Bahauddin Qaddasallahu sirrah, ibu dan bapa dia ahli baik. Semua ahli baik. Itu pancaran nur ni nampak kuat. Sebab tu kita join dia lain macam. Tak sama dengan amalan lain. Amalan lain besar, tapi yang ni lagi besar. Itu maksud ringkas dia. Jadi Nabi suruh apa? Segerakan amal saya. Sebab seorang ulama besar di Mekah, Sayyidi Syekh Syafi'i, dia mentafsirkan hadis, iaitulah
amalan. Dia kata la yazallu 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sama allazi yasma'u bi, sampai akhir hadis. Sentiasalah hamba ku selepas mengerjakan amalan sunat dan mengerjakan nawafil, amalan yang sunat selepas wajib. Apa dia amalan sunat? Ditafsir nawafil ay amalu tariqah allati tattasilu sanaduha ila Rasulullah SAW, ila amalan tarikat yang mana sanad dia sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau tuan-tuan ada orang bagi zikir, bagi amal, tanya sanad dia ada sampai ke Nabi tak? Kalau tak ada jangan ambil. Kan masuk jin, masuk puaka, masuk macam-macam kan dia. Isim lah, PL lah, macam masuk orang. Jaga tu. Kalau tak ada sanad sampai Rasulullah SAW, jangan ambil. Ambil yang bersanad. Sebab dia ada kawalan. Dia macam hadis juga dan hadis biar mutasil, jangan dia munqati', ya, biar hadis itu sahih terang. Begitu. Jadi Nabi suruh segerakan amal salih. Sebab akan datang satu zaman kaqita'il lailil muslim, dibayangkan oleh baginda SAW seperti kegelapan sepotong malam yang gelap. Bila gelap apa maksudnya? Tak nampak apa dah. Pada zaman tu manusia tak mengira dosa pahala, dia tak nampak syurga neraka. Yang dijadikan ikutan dia sampai ditohankan benda tu apa? An-nafs, nafsu. Ya, apara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kamu tidak lihat kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kata mereka yang mengambil nafsu sebagai tuhannya. Ya, apa je kata nafsu diikut. Ya, walaupun bercanggah dengan syariatullah mereka langgar habis. Ini baik. Jadi untuk membina benda tu kamu kena banyak beramal saleh. Zikir kena banyak, baca Quran kena banyak. Di samping tu jaga racun-racun 7 tempat. 7 sudut racun masuk dalam qalbi kita. Melalui yang mana? An-nazar, mati. Lepas tu dalam nikmat paling besar Rasulullah sebut dalam hadis sahih, innan nazara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min syihamil iblis faman tarakaha azakahullahu ta'ma ibadatin tasurru, rawahul Bukhari wal Muslim. Sesat jaga Nabi kata, innan nazara ila mahasinil mar'ah, satu pandangan kepada kecantikan perempuan, perempuan dengan laki, laki-laki yang perempuan dia macam kucing dengan ikan kan. Jangan lepa je awak ni. Ya, jangan dia lebay, dia temerang dengan lebay, dia kan serban-serban pun terangkat kan. Ya, dia temerang dengan lebay dengan jubah dia, kena perempuan kan terbalik lingkup tu, banyak berlaku dosa temerang kan. Ya, tu. Sebab tu qalbi kena jaga betul dengan Tuhan. Qalbi turun naik dengan Allah Ta'ala, naik Allah, turun pun Allah, Allah sentiasa. Dan tambahkan, ya, maknanya mulahazatul qalbi, pandangan kita dengan Tuhan kuatkan lagi kuat. Ya. Jadi dalam tu Nabi sebut apa? Maknanya seseorang tadi sentiasa mengerjakan amal sehingga aku kasih. Bila aku kasih dia, saya penglihatan. Dia melihat dengan aku, dia berjalan dengan aku, semua dengan Allah. Ini kinayah daripada makam fana dia panggil. Iaitulah lebur pandangan makhluk bahawa dia boleh berjalan. Selagi kita tak leburkan pandangan makhluk dalam qalbi, ruh dan sir, seorang tu takkan dibenar masuk ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu proses dia kena cari guru yang mursyid dan ni. Habis tu. Jadi sepotong yang malam yang gelap. Maka pagi dia beriman, petang dia kafir dengan Allah Taala. Yusbihur rajul mu'min wa yumshi kafirah. Petang di pagi dia beriman, petang di kafir dengan Tuhan. Maknanya dahsyat sangat suasana itu. Punca apa? Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya, dijualkan agama dia, dijualkan Islam kena nakkan pangkat, jawatan, harta dunia. Banyak dah berlaku ini dan berlama. Tuan sanggup digadai nakkan pangkat, tak reti cakap Islam. Dulu cakap Islam bukan main, berceramah macam nak putus tali mic. Dia kena sikit ujian lah, habis terbalik. Ya, banyak berlaku tu. Belum kena, dia kena ujian tuan, bagi lambat dunia dah kabur. Ya, sebab tu kita kena bina benteng yang kuat. Apa dia? Amal soleh kena banyak. Kalau dulu kita khatam Quran sebulan sekali, ya, ni dekat-dekat nak akhir umur ni kan, badan pun bau tanah kan. Buat khatam 2 kali kan. Semua ziyadatul amal tadullu ala ziyadatil iman, wa ziyadatul iman tadullu ala ziyadatul anwar. Ya, bertambah ibadat menandakan bertambah iman, bertambah iman menandakan pancaran nur yang lagi terang dalam qalbi. Sebab kita nakkan nur dan inna nura iza dakhala al-qalb infasaha wa ansyarah. Qila hal lizalika min alamati allati tu'rafu biha, qala na'am at-tajafi an daril ghurul wal inaba ila daril khulud wa isti'dad lil maut qabla nuzul maut.
Nur itu bila masuk dalam qalbi seorang, kata baginda Islam, nur apa? Nur iman, nur ma'rifah, nur muraqabah, nur musyahadah, nur maqamul unsi, macam-macam nur ada itu. Dia masuk dalam qalbi seorang, infasawan syarah, hati tertenang, lapang. Lalu sahabat bertanya, ada tanda ya Rasulullah? Hati kami dah ada nur belum? Rasulullah kata, naam, ada 3 tanda Rasulullah bagi. Pertama, at-tajafi andarul wurur, hati dia sudah renggang dengan dunia yang menipu daya, yang ini dikatakan jifatun kazirah. Dunia yang menipu daya dia panggil jifah kazirah, bangkai yang kotor. Ya, ada dia. Wa ila daril khulud, dan hati dia sentiasa ingat kepada tempat dia kerja, ingat dia, okay, kalau malaikat maut sampai dekat duduk, aku dalam alam barzah berapa tahun dan sebelum kiamat, selagi ada orang sebut nama Tuhan tak berlaku kiamat, walaupun kiamat semakin dekat. Ya, sentiasa diingat. Ni besok macam ni alam barzah, macam mana nak jawab besok. Pergi padang mahsyar, matai sejengkal lagi, nak hisab lagi, nak timbang lagi. Cari aja Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Adam tak sanggup, nafsi nafsi. Pusing cari Nabi lain. Beberapa Nabi nak sampai kepada Rasulullah SAW, Masya Allah. Situ je makan berapa tahun. Kalau satu orang Nabi 1000 tahun, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Tak ada calculator nak kira dalam lamanya. Bayang, itu benda-benda akan mengetuk pintu hati manusia, menjadikan hati dia tawar dengan nafsu. Selama ni dengan nafsu dia manis, dia ikut dia nafsu kan. Sekarang dia rasa tawar ni, semua tipu, karut, dia mula tu. Itu hidayat nur bila masuk. Infasahawan syarah. Kemudian wasni'dat lil maut qabla nuzulil maut, dia membuat persiapan mati sebelum datang kematian, ya, iaitu dengan amal-amal yang saleh. Jadi di sini disebut jifah qazirah, maknanya dunia ni bangkai yang kotor. Satu ketika Rasulullah SAW berjalan dengan sahabat, lalu nampak seekor bangkai anak kambing yang cacat, dah bangkai mati, kemudian anak kambing cacat pula, ya. Rasulullah acah para sahabat, nak tak kalau saya beri awak ni? Ya, sahabat kata tak nak Rasulullah, kalau hidup pun tak nak, apa dah jadi bangkai. Maka dunia kata anna dunya ahwanu minha, dunia ni lebih hina daripada bangkai itu. Rasulullah kata dunia ni bangkai, dunia ni mana hina. Tiba-tiba kita nampak dunia ni hebat, dunia ni seronok, menarik hati. Confirm mata hati dah buta panggil. Confirm mata hati dah buta panggil. Ya, terang tak? Mana tak dapat memandang dengan tepat apa yang diutarakan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebab tu bila buta dia berjalan payah kan? Ya, tuan-tuan berani kalau naik malam kan, saya tak apa nampak dalam mata kelabu, dia pun start enjin kita mari naik, tuan-tuan berani naik kan? Itu bawa mata kelabu kalau buta macam. Kan dia kelabu mata kejap, dia berdentum dalam tiang elektrik. Jadi perlu kepada kita terang, nur lagi terang. Maka di sini beri pesanan kepada kita, manis kehijauan, ya, manis kehijauan di sisi ahli ghaflah. Mana orang yang lalai, dia akan nampak dunia ni seronok, manis. Jaga ya. Ada tak benda tu kat kita, kita perhatikan tak ni? Sebab ni racun ni. Dalam makanan tu ada makanan lazat tapi dia buat racun. Ini bahaya. Betul, Imam Ghazali buat contoh dalam Minhajul Abidin. Seorang tadi nak dibunuh, ya. Maka orang nak membunuh ni, dia cari makanan favourite kawan ni. Apa makanan paling lazat? Kemudian dipanggil kawan tu jamuan, dikata nak buat makan. Maka dua orang yang nak dibunuh ni, seorang nampak dalam makanan tu ada racun, yang seorang lagi tak nampak. Maka berlakulah dua keadaan yang berbeza. Ya, bila dibawa pada orang budak, orang yang nampak racun bubuh, oh dia tak makan. Upah dia tak makan. Dia kata jangan makan, ada racun. Yang seorang lagi tak nampak, kata mana ada, dia pun makan. Kata tengok kambing sedap, kata. Bagus lemaknya, bagus dia punya rasa. Tak pernah saya rasa cukup sedap, kata kan. Kejap lagi dia pening-pening, bom, muntah darah, mati tu. Jaga dia. Dunia yang haram ibarat racun. Ya, dia boleh membunuh makna kedudukan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab Nabi beri warning tu, kullu nahmin nabata minas suqti pannaru aulabi, tiap-tiap daging yang tumbuh dari rezeki yang haram, maka neraka tu patut sangat dengan dia. Ya, batu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sangat warak. Sayyidina Abu Bakar kalau orang bagi dia makan apa, khadam dia semua ditanya mana ambil. Satu ketiga Allah Ta'ala nak tunjukkan dia terlupa tanya.
Bila dia terus bertanya, dia rasa tak sedap. Dia rasa gitulah. Kita kalau ikhlas jaga tubuh badan, masuk makanan, minuman, benda yang halal, kalau tersilap tu Tuhan beri peringatan. Ya. Jadi dia tanya, di mana kamu ambil susu ni? Dia kata daripada upah, ya. Ya Sayyidina Abu Bakar. Upah apa? Upah jampi. Jampi apa kau pakai? Upah jampi jahiliah dia pakai. Darat balik darat, laut balik laut begitu. Jampi tahu ilmu apa dia bawa, Allah. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun jolok tekak dia jolok, dia muntahkan balik sehampir putus urat leher dia. Sebab dia takut dengan hadis tadi, kullu lahmin nabata minas sukhti pannaru aulabi. Tapi kena kira hukum dia bahawasanya dia termakan tak jadi dosa. Rufi al-kalam anil khata' wa nisyan, diangkat tak kena dosa kalau tersilap dan tak tahu. Tapi kewarakan Sayyidina Abu Bakar tu dijoluh mulut dia tuan masuk. Lalu dia kata, dia menangis, ya Allah, sekadar ini aku mampu luahkan, kalau ada sakit baki kau ampunkanlah. Dan Sayyidina Abu Bakar punya kewarakan tentang batu tu diambil, dibasuh. Basuh batu, masuk dalam mulut. Yang tanya, kenapa Amirul Mukminin begini? Aku nak mengurangkan bercakap. Ya, aku nak mengurangkan bercakap. Sebab Nabi kata, iza kasural kalam kasural khata' wa iza kasural khata' kasural zunub wa ila kasural zunub panaru aulabi. Siapa banyak bercakap, banyak silap, banyak dosa. Bila banyak dosa, neraka patut dengan dia. Itu semua pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar, masya-Allah, ya, kewarakan dia dahsyat. Pada sanad tarikat Naqsyabandiyah memang kita lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu an, sahabat kanan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada zaman kita zaman kena telaga makan dan kalau minyak makan tu pakailah yang muslim punya kan, saji, apa lagi alif kan, ini lamsun dia bedal. Ya, macam-macam dia bedal. Tanda banyak keluar dah, jangan campur minyak babi pun ada dan, ya, ini tak perasan. Kalau orang Melayu ni kadang lemah dia tak nak kata cukup lemah betul. Letakkan kalau mi ke kan, kedai tu mi orang Islam. Ni menatang kafir punya mi, yang kafir punya dah habis dulu. Kejap dah habis, pukul 10 dah habis. Ya, dia tekak apa teman, dia tekak buaya kan. Ya, orang Islam ni kena jaga sebab dia kata kul ta'amul mu'min. Makan oleh kamu makanan yang dibuat oleh mukmin. Orang mukmin paling tidak pun dibuat ada bismillah tak? Ada, kita bantu dia besok dia senang, dia sujud pada Tuhan, dia menatang kafir untuk jenazah. Letak minta sebat habis, masuk benda kotor dalam perut tu, payah nak ibadat, malas. Nak buat lembab je. Itu masalah ni. Benda-benda ni semua dikaji oleh para ulama. Syekh Abdul Qadir Jalani tuan-tuan kenal kan? Ya, Syekh Abdul Qadir Jalani wali besar, ulama besar. Tengok cerita dia macam mana. Ya, Syekh Abdul Qadir Jalani, di mana bapa dia satu ketika berlalu di sungai, lapar, kemudian nampak sebuah tuhfah, buah tuhfah macam waipal mengacau. Dia pun ambil, dia makan. Lepas dia makan, ingat, masya-Allah, capur punya buah ni. Ya, dah tersilap aku. Dia pergi cari jalan sampai jumpa tuan dia. Bila jumpa tuan dia, dia kata, ya tuan, tolonglah halalkan makanan ni saya dah ambil. Boleh, tapi dengan syarat. Tuan dia tidak nampak ni budak cukup baik. Ya, dengan syarat kau kena kerja di kebun aku setahun, baru aku halalkan kau makan sebiji buah. Tak apa tuan, dia kata. Kerja setahun tuan. Habis kerja, dia kata dah cukup tuan. Dia kata kena tambah syarat lagi. Apa syarat? Kau kena nikah dengan anak aku. Anak aku ni buta, pekak, lumpuh. Wah, lah kita dengar tak pingsan tuan. Ya, cukup lengkap, buta, pekak, bisu, lumpuh. Tak apa tuan, jadi tuan halalkan. Masya-Allah. Ya, bila hari pernikahan dia tengok terperanjat secantik-cantik wanita muslimat tuan. Dia kata, mana tuan kata tadi buta, ni tak buta? Ni tafsir ni. Anakku buta daripada maksiat, bisu daripada maksiat, lumpuh daripada berjalan gerak pada benda maksiat. Masya-Allah. Rupanya waliyah, wali perempuan tuan. Ya, ni ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua. Bercantum dengan ahli bait juga, iaitulah bapa kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Dua benda bercantum, wali dan waliyah, pum keluar Syekh Abdul Qadir Jalani. Hebat. Okey, apa tadi tu? Okey, buah tu apa? Makan. Buat makan kena jaga betul-betul. Ya, Al-Imam An-Nawawi ketika ibu dia mengantar belajar, dia tak benarkan anak dia singgah makan di kedai. Dia tak kata makan kedai haram tak. Dia tak kata haram, halal makan. Tapi keberkatan. Sebab bila makanan-makanan yang telah jatuh pandangan fakir miskin, tiba-tiba dia tak mampu nak beli, dia kurang berkat. Ya, dia tengok sedap mi, sedap lauk, sedap lauk, nak beli tak ada duit, berhati dan kurang berkat makan.
Sebab tu orang tua-tua dulu, kalau tuan-tuan tengok orang tua-tua dulu, kalau dia beli ikan parang, dia buat jana daripada pasar ke rumah. Dia buat jana tuan. Dia bolot habis tu. Dia bolot dengan apa? Dengan surat khabar sampai orang tak tahu ingat batang kayu apa dia balik. Dia tak nak jatuh hati pakai miskin tengok tu. Kan dia hayun ikan parang jinah kan, orang pakai miskin dia liu tu. Aku nak beli duit tak ada kan, nak beli ikan gelama tak ada duit. Jadi maknanya bila jatuh hati fukara ke situ, makanan tu bukan haram tapi kurang berakat. Tuan salah dia. Jadi guru Imam Nawawi, ibu dia kawal, masya-Allah. Nampak itu sekali. Dia tak bagi makan kedai. Kita pula kedai ada kedai Melayu, kedai Cina pun dia bedal tuan. Ya, teh apa? Kopi tiam apa macam tuan. Dia tak sayang perut dia. Dia tak sayang ruh sir yang ada kat dia. Bila benda-benda kotor masuk ni, kalbi dalam dia gelap tuan. Bila gelap dia payah nak mandang, ibarat cermin sudah gelap, maka dia payah nak melihat gambar dalam tu. Begitulah kalbi hati kita, kalau ada gelap dia payah nak memandang akan mazhar, tempat tajalli Allah Ta'ala terjadi masalah. Kita kena jaga betul. Kita jaga dia betul-betul anggota kita. Mata jangan melihat benda yang dilarang, mulut jangan bercakap benda yang ditegah, telinga jangan mendengar benda yang tidak diizin, kaki tangan jangan bergerak tempat-tempat yang dilarang Allah Ta'ala. InsyaAllah kalbi dah akan memancar. 7 anggota kita kena jaga. 7 orang tak banyak ya? InsyaAllah kalau jaga betul, masya-Allah, hebat. Ibadat dia laju, lazat dengan Tuhannya ya. Habis tu. Jadi manis kehijauan di sisi ahli ghaflah. Mana orang yang lalai dengan Tuhan, dia tengok dunia ni, dahsyatul dia kan. Para aulia tengok dunia ni apa tak ada kan. 3 orang dia masuk istana kan. Jadi kita Hikam Abi Madian At-Tilimsani. 4 orang masuk istana. Raja jemput. Ya, yang tukang kayu masuk je dipandang tiang kayu. Hebat semua. Ni kayu cengal, kayu apa, kayu belian tak apa. Raja dia seronok kat situ. Yang tukang besi pula tengok, besi-besi canggih yang dipakai oleh sultan. Kan? Yang kaki antik pula tengok barang antik sultan. Dahsyat. Ini juta punya harga kan. Wali masuk ni, apa dia ni, kata al-jannah syurga lagi hebat. Dia tengok istana gajah tak apa tak itu. Ni kecil je, akhirat lagi besar tu dia kata. Beza kan. Itu tarikan. Sebab apa beza? Qalbi lain-lain, hati. Kalau qalbi dia ada makrifat dengan Tuhan, lain pandangan dia. Kalau qalbi dia tak ada makrifat dengan Tuhan, lain gaya pandangan dia. Ya. Sebab tu Rasulullah kata di qalbi tu jaga. Ya. Inna fi jasad ibni Adam mudghah iza salahat salahat sa'il jasad kullu wa iza fasada fasada sa'il jasad kullu ala wahil qalb. Hadis sahih. Dalam jasad anak Adam seketul daging, bila dia baik semua baik, bila dia rosak semua rosak. Ala wahil qalb, itulah hati manusia. Ya, qalbi ni kalau dia elok, masya-Allah. Dia macam jasad juga, jantung. Kalau jantung tu cantik, pam laju, sihat dan sihatlah. Kalau jantung sangkut kejap pula kena attack serangan jantung, saya tengah habis. Macam boom, banyak kena kan, mengejut je. Sebab jantung penting, jaga dia biar dia pam cantik. Itu jantung zahir, jantung batin lagi besar. Kalau dia cantik, jalan dia bersih, masya-Allah. Ya, kita dapat rahsia kesihatan ruhani dengan Tuhan. Akan dibuka sir dengan Ta'ala. Itu pertama. Jadi orang yang lalai, dia tengok dunia ni, lazat tengok. Seronok, tertawan dia, melekat dekat kalbi dia. Dan di ulama kata nak tengok kita ni lalai tak lalai kan, bangun tidur ingat apa kan? Terbuka je mata kita ingat je apa? Ingat urusan kita dengan Allah ke urusan dengan nafsu atau dunia itu. Ya. Al-ghafil iza asbaha yanzuru maza yaf'al. Wal aqil iza asbaha yanzuru maza yaf'alullahu bih. Orang yang lalai, bila dia bangun, dia buka di mata dia akan fikir apa kerja dia. Program tak siap, kerja ni sekarang mau serabut tuan. Dia bukan kata nak bangun tahajud, nak menghadap Tuhan, syukur dengan Tuhan dan sebagainya. Itu orang lalai, ghafil. Ada pun orang yang akil, dia buka je mata dia perhati apa? Maza yaf'alullahu bih. Apa yang Tuhan buat kat badan dia sekarang. Dia buka je mata, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Bersyukur kepada Allah, Tuhan buka. Ada yang orang tidur, dia tidur terus kan. Bini dia dah tak ada abang, pada keras kan. Ada juga. Ada pula bangun tidur hidup tapi mulut dah sengit, dah kena stroke. Minum air keluar balik kan. Ya, bila-bila Tuhan boleh lakukan atas tubuh badan kita yang terlampau daif. Bila-bila ya.
Kan dia angkat sebelah, dia tarik sebelah, macam-macam hal. Dapat pula kita ni semua dalam penalti banyak. Penalti 40 lebih semua lain penalti dekat dengan gol. Ya. Jadi maknanya apa? Bila-bila masa kan. Jadi bangun tu kita syukur kepada Allah Taala. Allah. Itu orang yang lalai. Dia bangun dia ingat urusan dia, urusan dunia. Orang yang akil berakal, dia bangun dia ingat urusan Allah, nikmat Tuhan kepada dia. Lalu dia bersyukur kepada Allah. Maka syukur tu iqalun ni'am, dia pengikat nikmat. Ya, dan syukur ziyadah. La in syakartum la azidannakum. Habis. Satu ya, golongan orang yang lalai. Kita tengok, kita minta jangan masuk golongan ni. Mereka yang menampak dunia ni lazat, hebat. Bangkai yang kotor di sisi orang-orang yang berakal. Orang berakal dipandang dunia ni. Tapi ingat dunia tidak faham tu. Dunia yang melalaikan tu. Ya, seperti bangkai yang kotor. Mana berfikir menurut ilmu dia. Manis kehijauan di sisi nafsu. Bangkai kotor di sisi cermin hati. Yang tepat pantulan cahaya nur tadi. Ya, manis hijau untuk memberi peringatan. Ya, bangkai dan kotor untuk menjauhkan manusia daripadanya. Maka jangan sampai ia memperdayakan kamu dengan kemanisannya, kerana akibatnya engkau pasti merasa kepahitan. Ya, atau dunia tuan-tuan ni. Allah. Kemudian dunia pula ulama kata macam meneguk air apa? Air laut. Kita minum air laut makin hilang dahaga ke makin haus tuan-tuan? Makin diminum makin haus. Air masin, minum lagi haus, minum lagi haus. Itulah dunia. Lagi cari lagi tak cukup, lagi cari lagi tak cukup. Dia berambat. Dia cukup bila pipi dia, hidung dah belaga tanah kubur, baru dia cukup. Itu Quran sebut tu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kamu oleh at-takasur, semangat nak membanyak. Bila dia berhenti hatta zurtumul maqabir, sehingga dia ziarah kubur, ya. Pipi dia belaga tanah kubur, baru dia terperanjat, dah hilang dunia. Ya, kekayaan dia dulu hartawan, sehingga dia punya geran tanah dia 2 kaki tinggi. Habis hilang. Duit di dalam bank juta-juta, dah habis orang paraid. Yang sedihnya dia mengumpul benda yang nak ditinggal, tertinggal benda yang nak dibawa. Ini bahaya. Ini dipanggil orang yang ahmak, orang yang terlampau tak cerdik. Kalau bahasa halus sikit, bodoh panggil. Dia kumpul benda nak tinggal, yang benda nak bawa dia tak bawa. Ya, amal saleh yang nak dibawa dia tak bawa. Ini dipanggil ahmak. Ya, Allah. Ambil dunia kan, kita bukan malaikat tak makan, tapi dunia dia ada 2 bentuk. Kita ambil dunia sebagai apa? Keperluan. Jangan ambil dunia sebagai matlamat. Ya. Matlamat dengan keperluan di lain dan matlamat benda paling besar. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamulah kemuncak. Mana matlamat hidup kita ialah Allah. Allah, ma'rifat akan Allah, tunduk pada perintah Tuhan, mendekatkan diri padanya, berlazat dengan dia. Itu maknanya. Ya, adapun dunia ni kita ambil sebagai keperluan. Kita bekerja cari rezeki yang halal, sebab kita bukan malaikat, kita makan minum. Itu. Jadi ambil dunia sebagai keperluan, adapun akhirat, adapun kita dengan Tuhan, itu sebagai matlamat hidup. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kalau slogan baru dia orang buat slogan apa? Allahu ghayatuna. Itulah dia sama tu. Allah Ta'ala ghayah, kesudahan, kemuncak sebenarnya matlamat kita diutus di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk dia mengenal dan mengabdikan dia Ta'ala. Habis. Kemudian satu lagi, iza qila laka. Dia boleh baca qila, boleh baca qila, baca imalah. Wa iza qila lak minal mu'min kul faqul allazi tala'a ala aibi nafsihi wa lam yansub ahadan minal ibadi ila aibin liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam iza ahabballahu abdan bassarahu bi uyubi nafsihi wa iza qila lak minal mahzul faqul alladhi yansubu al-ibad ila al-aibi wa yubarri'u nafsahu minhu. Iza qila lak, apabila dikatakan, mana ditanya kepada kamu,
siapakah orang mukmin yang sebenar? Ya, siapakah dia mukmin? Manil mukmin? Siapa dia orang mukmin yang sebenarnya? Maka jawab oleh kamu. Apa jawab? Ialah orang yang melihat dan mengetahui keaiban dirinya dan tidak menisbahkan seorang pun di kalangan hamba Allah SWT kepada keaiban. Itu mukmin sebenar. Mukmin sebenar dia suka memerhatikan kekurangan diri dia, kesilapan diri dia, kejauhan diri dengan Allah. Ya, dia tidak suka nak perhatikan keburukan orang. Ya, mana kalau orang suka cari, pergi semak orang, tanya orang, semak nak cari buruk orang, itu bukan mukmin yang sebenar. Ya. Ini daripada peribadi, ya. Konteks global lain. Dia tengok ada orang buat maksiat dia menjejaskan orang, tu kena tegur. Ya, itu masuk dalam hadis lain pula, man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minni. Siapa tak ambil berat urusan orang mukmin, tu bukan umat aku, Nabi kata. Ya, di Palestin sekarang berdasar umat Islam dilanyak oleh kafir laknatullah. Ya, tiba-tiba tanya dia, hantar, ya anak tak campur, anak buat dia. Itu orang gila kan. Ya, nak bantu sekadar kita mampu bantu. Paling tidak pun dengan doa kita kan. Ya, itu cara dia maknanya. Jangan silap faham. Yang dimaksudkan jangan ambil tahu ini urusan peribadi. Ya, urusan peribadi. Tak membabitkan akan masalah global, masalah umat Islam. Dia dua bentuk yang lain. Dia pergi rumah orang, dia tengok rumah orang tu bersepah, dia balik cerita kat orang, rumah dia macam seorang tikus gitu. Atau janganlah tak ambil tahu tu hal dia, tak ada apa-apa pun. Ya. Kau jangan dia makna merosakkan orang, ya, menzalimi orang, atau kena ambil tahu. Yang kita ambil tahu dia ada dua sudut yang berbeza tu. Maksud di sini kita ambil tahu, jangan ambil tahu hal orang ni maksud apa dan urusan peribadi. Dengan baru kita suka congkil hal orang, lepas tu dapat keburukan orang bijiji kat orang. Jangan. Ya, kita suka kalau ada nampak keburukan, jangan kita buat gitu, kita buat selotok dengan cara. Sekarang ada mesej lagi senang kan. Kita hantar dengan mesej tu, minta nasihat ke dia. Diorang bila kalau kita selotok macam tu, dia mudah terima. Daripada kita sergegar depan kawan kau ni, Allah kali ni angin kan. Lama masalah tak selesai, dia bergaduh lagi. Ya, makna tegur, bimbing, nasihat itu ada kewajipan. Tapi uslub dia, dia kena cara betul. Uslub yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sini apakah orang yang bijak dipanggil? Orang mukmin sebenar, orang yang melihat mengetahui keaiban dirinya. Selalu memandang kekurangan dia. Aku ni jauh dengan Tuhan. Ya, aku ni banyak masalah dengan ya Allah. Lalu dia buat perubahan. Kerana sabda Rasulullah SAW, apabila Allah mencintai seorang, ini hadis Nabi, ya, iza ahabballahu abdan basarahu bi'uyubi nafsi. Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah taala akan memperlihatkan kepada keaiban dirinya. Mana orang yang Tuhan gerakkan hati suka memandang kekurangan dia dan dia membuat perubahan, itu orang yang baik. Dan apabila engkau ditanya siapa orang yang hina, siapa kata tadi orang mukmin yang sempurna, yang mahzul, yang hina, hendaklah engkau menjawab ialah orang yang menisbahkan hamba Allah SWT kepada keaiban dan menyucikan diri dia. Orang lain semua tak pakai, dia seorang je baik. Walaupun mulut dia tak terbuka, tapi kalbi dia ada. Dia tengok orang, tu habis tu. Kalau dia tengok orang semua tak pakai, dia je baik, itu setan besar panggil. Orang tu tak masuk dalam makna orang yang dipilih. Dalam hadis lain Nabi kata, iza aradallahu bi'abdi khairah faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basar uyubah. Apabila Allah nak memilih seorang hamba tu baik, masuk golongan pilihan, dunia dia selamat, akhirat dia bahagia. Tiga, dan ini hadis ni, dalam hadis ni tiga hadis lain. Pertama apa? Faqahahu fid din. Allah cempakkan dalam kalbi dia perasaan minat mencari dan memperkasakan ulumuddin, ilmu Islam, ilmu agama. Kurang-kurang ilmu akidah, kedua ilmu fiqh, dan ketiga ilmu tasawuf. Ketiga ni, ini rangkaian besar dan keperluan tak boleh tidak. Akidah membersihkan pahaman-pahaman yang tidak betul. Ya, ilmu fiqh membersihkan amalan yang ada bid'ah yang dalalah. Dan kalbi paling besar tempat pilih Allah Subhanahu wa taala. Tiga benda ni mesti ada. Ya, kita kena selesai. Itu maknanya. Yang kedua, hati dia ditumpulkan oleh Allah dengan bahawa hati dia apa? Tidak ditawan, tidak dipenjara oleh dunia.
Yang ketiga yang kita bincang ni, wa bassarahu uyubah, Allah terik kalbi dia, Tuhan buka, dia memandang segala keaiban. Orang yang suka memandang keaiban diri dia, orang ni sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Sebab dia pandang dia kurang, dia akan ada sifat tawaduk. Kalau dia tak pandang diri dia kurang, dia akan ada sifat takabur. Maka orang sifat takabur, syurga tak terima orang yang ada takabur. La yadkhulal jannah man kana fi qalbihi miskala zarratin minal kibr. Ya, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang ada dalam kalbi dia sebesar atom kecil, yang macam orang panggil apa, kalau kecil kita kuman ke apa, ya, daripada takabur. Sikit ada takabur tu Allah Ta'ala izin. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Maksud firman Ta'ala, negeri akhirat syurga kami sediakan bagi siapa? Lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi, bagi mereka yang tidak ada langsung dalam kalbi dia perasaan membesarkan diri, tak ada, ya, wala fasada, dan dia tidak nak melakukan fasad dengan birtikabil ma'asi, mengerjakan maksiat, tak ada. Ini penghuni syurga punya watak kan. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita sifat yang sedemikian, sentiasa sifat tawaduk. Habib Jufri, nak kenal ni? Seorang ulama besar, ulama muda besar. Habib Umar punya anak murid tu, yang duduk di mana? Dia Abu Dhabi, dia Riyadh apa tu? Habib Jufri kan, dia wajah Rasulullah ada kat dia. Dia kalau berceramah, Masya Allah, macam hujan dia punya ilmu tu. Dia dapat dengar ada perkhabaran kata di Mesir dia tak pergi masuk Islam. Sebab apa? Dia luar biasa. Ya. Dia bila buat temu ramah dengan perempuan kan, perempuan yang dia ada kan gebang rambut tak pakai, dia jawab soalan tapi dia tak pandang kan. Dia jawab di pandang sampai perempuan tu, kenapa tuan tak pandang saya gitu. Tapi dia punya jawab tu cantik dia. Saya tak pandang awak ni sebab saya menghormati awak gitu. Masya Allah, perempuan tu benar menangis. Ya, perempuan kalau dekat Mesir tak berhutun, dia masuk sekejap dia tudung. Dia punya cara dakwah cukup hebat. Nak ceritakan kewarakan dia, ya, berhubung dengan perkara ni. Ya. Satu hari dia ceramah, dia faham, dan sifat tawaduk ni, satu sifat tawaduk ni. Dia satu universiti, saya tak sebut universiti lah. Ya. Dia ni tuan-tuan tetamu ahli bait Rasulullah SAW, ulama besar, kan? Datang, yang lebay ustaz ni jadi imam kat apa, dekat masjid universiti tu, nampak dia semayang, potong dia kan, langkah gitu je. Dia ni bila lepas semayang, dia pergi jumpa imam tu. Lepas tu imam tu minta maaf, berkata ni tetamu besar ni panggil, kau panggil luar negara, ulama besar kan, ya. Dia pergi jumpa imam tu, pergi salam, dia cium tangan imam tu. Masya Allah, tangan imam tu dia cium. Tangan bau belacan apa tu. Ya, sampai anak murid lain semua dah tengok, Allah. Dia kata, Habib minta maaf, dia tak apa gitu. Cara dia menangani tak ada, dia kontak. Ya, mana apa dia nak downkan nafsu dia. Dia salam, padahal dia lebih hebat. Dia cium ke kawan tu, yang lebih bodoh ni, tu lebih bangang ni begitu. Ya, sampai budak lain semua minta maaf tu, Habib minta maaf, dia tak apa. Itu cara dia tunjuk akhlak cantik dan. Sebab apa? Orang Islam ni dia rasa orang lebih baik dari dia, walaupun hakikat dia lebih hebat, lebih tinggi martabat dia. Dia pergi ceramah di Pahang dan Sultan bagi dia hadiah 80,000. 80,000. Ya, cash duit dia bagi. Dalam kereta habis duit tu. Ni 10,000 bagi sana, dia kata. Madrasah ni 10,000 bagi sana, 10,000. Satu sen dia tak ambil dan. Masya Allah. Tongkat yang Sultan bagi tu mahal, ribu harga dia bagi orang. Anda kata orang yang suci, bersih kalbi dia. Ya, tu Habib Jufri hebat kan, kau tengok dia ceramah, Allah, Masya Allah. Ya, kalau dia ceramah kau tak menangis, tak tahu lah, mesti ada sentuhan kuat. Ya, dia kalau sebut Rasulullah dia macam ni, cukup hebat. Karen dia dengan baginda SAW cukup hebat tu, Habib Jufri. Nak ceritakan apa? Tawaduk dia tadi. Ya, tawaduk dia tadi. Dia pula cium tangan orang yang lebih malang tu pula mau bagus action. Tak senonoh perangai, buat malu je. Patut tetamu daif. Tetamu kalau bukan ulama, bukan tetamu datang kita hormat kan. Itu nak ceritakan apa? Kalbi bila Tuhan cempak, ini semua pemberian kan, bukan kita punya. Dia bagi kat kita perasaan hina diri, perasaan rasa hina diri. Orang tu orang pilihan Tuhan. Orang yang ada dalam kalbi dia sifat ni, orang tu dipilih oleh Allah Ta'ala.
Sebab tu ulama ajar dalam kitab Kashful Asrar, kalau kamu tengok orang tua, kamu rasa orang tua ni lebih baik daripada aku. Sebab dia lebih tua, mungkin amal dia lebih banyak. Kena begitu. Kalau tengok budak-budak pula nakal macam mana pun, budak-budak ni belum balik, kalau dia mati confirm dia direct syurga. Aku ni kalau mati belum tahu lagi macam mana besok. Jadi sentiasa kita letak perasaan gitu. Hatta kita lihat budak nakal tu pun, budak nakal ni dia nakal sebab tak ada ilmu. Kalau dia belajar mungkin dia lebih baik daripada aku. Jadi kita jangan bagi nafsu kita pandang kita hebat, jangan. Bahaya tu. Kita downkan dia. Bila kita downkan dia, maka orang ni dikasihi oleh Allah Taala. Iza ahabballahu 'abdan basarahu mi uyubin nafsi. Ya, bila Allah Ta'ala nakkan hamba itu jadi baik dan dikasih, Allah Ta'ala bukakan kalbi sentiasa memandang kekurangan diri dia. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila dipilih jadi raja, rasul, atau jadi hamba, abdi, lagi rasul. Nabi pilih abdi. Ya, makam kehambaan itu tinggi. Itulah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu di antara inilah. Habis. Dan satu lagi, apabila engkau ditanya pula siapa orang yang hina, saya engkau dia menjawab, itulah orang yang menisbahkan hamba Ta'ala kepada keaiban. Daripada awak semua tak betul, dia je baik, dan membahasa menyucikan akan keaiban diri dia. Ya, dia rasa dia lebih baik daripada orang. Rasa tu salah, apalagi kalau keluar mulut. Ya, menceritakan kehebatan dia dan menghina orang lain, itu akhlak yang tidak elok warnanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kalbi kita, ya, bersih sebersihnya dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW, ahli bait dan para masyayikh kita. Wa mimma tamada alaihi ahlu hadzal zaman ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu Sayyidina wa maulana Muhammadin ala Allahumma ighfir lana ya rabbana sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli islamana fi Palestina, Allahumma salli ikhwanal mujahidin fi Palestina. Allahumma alaika bil yahud wa sallallahu alaikum ya qahhar ya jabbar ya muntakim ya zal. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillah.